Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah summa alhamdulillah biiznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita dapat bertemu sekali lagi, alhamdulillah, dalam pertemuan kita, dan insya-Allah kita akan bertemu setiap hari Sabtu dan Ahad, insya-Allah, lebih kurang waktu begini, insya-Allah, dengan izin dia. Itu kita punya plan dia lah. Kita punya perancangan, tapi yang akan menentukan segala-galanya adalah Allah SWT. Kita hanya merancang, dan tentu saja perancangan Allah SWT itu yang terbaik. Apapun apa khabar tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah SWT. Semoga berada dalam keadaan sihat sejahtera, sentiasa ceria walau apapun ujian yang datang melanda, sama ada ujian itu dalam bentuk kesenangan ataupun dalam bentuk kesusahan, kepayahan, tetapi tetaplah sentiasa kita yakin bahawa pertolongan Allah SWT itu sentiasa dekat. Dan janganlah kita janganlah kita walaupun sedetik kita pergi kepada benda perkara yang haram, apatah lagi perkara haram itu melibatkan jenayah, semata-mata kita hendak memuaskan kekurangan yang ada pada diri kita. Dan kadang-kadang bukan kekurangan pun, bukan keperluan pun, apa yang hendak kita penuhi itu adalah kehendak. Kehendak kita. Dia ada beza kan antara keperluan dengan kehendak. Kita ingatkan kita buat benda yang haram itu sebab kita nak memenuhi keperluan hidup. Rupa-rupanya apa yang kita buat perkara haram itu sebenarnya hendak memenuhi kehendak. Kehendak manusia ni dia tidak akan habis sampailah dia menziarahi kubur dia, maksudnya dia matilah. Dan Allah SWT sendiri ada nyatakan manusia ni dia kalau boleh dia nak memperbanyakkan, sentiasa nak itu, nak ini, nak banyak sampailah dia ziarah kubur dia sendiri. Maksudnya dia mendekati kematian, atau kemati tu akan menamatkan dia. Sebelum dia mati pun kalau boleh dia nak segala-galanya. Jadi itu manusia. Tahu-tahu dia memperbanyakkan apa yang ada dalam dirinya sehingga akhirnya dia sampai kepada sakaratul maut. Akhirnya dia terpaksa tinggalkan semuanya. Baik, jadi kita telah melihat bahawa sebelum ini, ayat-ayat sebelum ni, ayat 211 sampai ayat 215 surah Al-Baqarah, Allah SWT telah memberitahu kepada kita betapa banyaknya bukti yang telah diberikan kepada Bani Israel, tapi malangnya mereka masih tidak mahu beriman. Begitu juga kita kepada umat Nabi Muhammad SAW ni, kalau kita mahu berfikir, kalau kita mahu memikirkan apa yang ada di sekeliling kita ini, sesungguhnya banyak sekali bukti-bukti rezeki, nikmat yang Allah telah berikan, itu semua tandanya adanya Tuhan yang memberikan perkara tersebut. Jadi malangnya untuk orang yang kufur kepada Allah SWT, dia anggap bahawa yang indah-indah itu hanya ada di dunia. Sebab manusia itu kalau tampar ada bantuan wahyu, yang dia nampak itu hanya yang pada zahir apa yang ada di sekeliling. Sebab otak kita ni dia sekitarnya apa di sekeliling kita sahaja. Kita tak mampu pergi lebih. Imajinasi kita memerlukan kepada guidance, hidayah, petunjuk, baru kita boleh fikir kepada lebih daripada sepatutnya. Jadi kita mesti ada dia punya blueprint dia, dia mesti ada rujukan dia, baru manusia boleh berimajinasi, baru manusia boleh berfikir. Jadi Allah SWT telah memberikan segala-gala parasana ini, termasuklah wahyu, untuk manusia itu berfikir. Siapa yang dapat memikirkan perkara tersebut ialah orang yang ulul albab, iaitu orang yang mempunyai akal yang sihat, akal yang suci, bersih, tulus, yang mahu membuka hatinya untuk mengkaji kebenaran itu sendiri. Akhirnya orang-orang yang macam ni yang dapat menerima kebenaran. Sedangkan kata Allah SWT, manusia ni asalnya adalah umat yang satu.
Kalau kita belajar dalam sejarah dulu, kita kalau masa sekolah pun dia kata, kalau tak silap agama yang tertua itu dikatakan bahawa agama antaranya lah agama Hindu lah. Tetapi kalau kita sebagai penganut Islam, kita lihat kepada teks kita bahawa Adam itu sendiri adalah Islam. Jadi kalau kita nak kata agama tertua sebelum Islam, sebelum Nabi Adam itu dicipta pun, mereka semua para malaikat juga adalah Islam. Mereka adalah orang yang tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pengkaji-pengkaji kena ikhlas hatinya untuk membuka hati semula, jangan bergantung kepada fakta yang ada sahaja, boleh dikaji, boleh dikritik semula. Jadi kita akan lihat bahawa gunakan kepakaran yang ada untuk mengkaji sebenarnya adakah benarkah umat ni, siapakah umat, apakah agama umat manusia itu sebenarnya. Jadi kita tahu bahawa manusia yang paling awal ialah Adam AS, dan Adam AS itu sendiri tunduk patuh kepada Allah SWT. Dalam bahasa Arabnya, Islam lah tunduk patuh kepada perintah Allah SWT. Bila buat silap, dia bertaubat kembali kepada Allah SWT. Jadi kemudian Allah ceritakan selanjutnya, tentu sahaja apabila kita mengaku bahawa Islam itu adalah agama yang terbaik, kita mengaku bahawa dan kita mengamalkan Islam itu sendiri, mesti ada mehnah perjuangan dia, mesti ada cabaran-cabaran dia, mesti ada kritikan-kritikannya. Kadang-kadang dia datang daripada orang yang berlainan agama, kadang-kadang dia datang daripada orang yang agama sendiri yang berbeza aliran, yang mereka itu menggunakan aliran-aliran pemikiran yang berbeza. Maka pertembungan itu akan sentiasa berlaku. Hanya orang, sebab manusia itu akan berpecah dengan banyak sekali golongan. Masing-masing mengaku bahawa mereka itu berada dalam kebenaran, tapi orang yang benar hanyalah orang yang mengikut Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan senang. Apabila kita kata kita nak ikut Islam, kita nak masuk syurga, bukan mudah. Sebab bukan semua orang nak masuk syurga. Walaupun sebenarnya orang nak masuk syurga, tapi hakikatnya bukan semua orang nak mati. Nak masuk syurga kena melalui kematian dahulu. Jadi ramai orang tak nak mati. Maksudnya orang nak hidup bahagia di dunia ni. Kalau boleh tak nak fikir bab mati ni. Bila mati biar dia jadi secara natural lah orang kata. Tetapi akhirnya kita faham bahawa hidup ni adalah perjuangan. Syurga itu boleh dimiliki oleh sesiapa sahaja yang mahu. Tetapi yang mahu itu dia akan ada task dia. Dia akan ada test. Dia akan melalui suatu kepayahan. Iaitu ujian, sama ada ujian adalah bentuk kesenangan atau kesusahan. Dia tidak boleh dibeli dengan harga yang murah. Cukup mahal syurga ini. Boleh dimiliki tetapi ada syarat-syaratnya. Jadi Allah SWT beritahu kepada kita bahawa antara yang boleh membawa kita kepada syurga itulah kita sanggup untuk menginfakkan harta kita itu sendiri atas jalan Allah SWT. Itu juga ujian. Sama ada kita layak atau tidak hendak ke syurga Allah SWT. Allah awal-awal lagi dah uji setiap manusia itu dengan harta dia sendiri, di mana dia bersusah payah pagi dan petang, siang dan malam, bekerja mencari sesuap nasi. Tiba-tiba bahagian yang dia cari itu dia kena kongsikan kepada orang yang barangkali orang yang bukan tidak ada kena mengena dalam hidup dia pun. Bukan saudara mara ni. Apatah saudara mara tentu saja perlu dijaga. Kadang-kadang kita lihat orang yang bukan saudara mara kita. Walaupun hakikat sebenarnya Allah telah katakan bahawa hakikatnya manusia itu datang daripada diri yang satu. Dalam agama yang satu. Dalam ayat lain nanti surah lain diberitahu bukan sekadar agama yang satu tapi daripada diri yang satu. Iaitu ditafsirkan oleh para ulama itu Adam alaihissalam. So kita semua ni hakikatnya adalah bersaudara. Tapi persaudaraan itu lebih manis kalau diperikatkan dengan Islam itu sendiri, itu dengan ketundukan patuh kepada Allah SWT. Wallahu a'lam. Okey, tanpa kita buang masa lagi tuan-tuan puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kita terus kepada ringkas-ringkas sahaja. Jadi pertemuan kita ni, halakah kita bagi sahabat-sahabat yang pertama kali mengikuti halakah kita ini, perbincangan kita ini. Jadi kita katakan bahawa tadabbur yang kita hendak lakukan ini hanyalah tadabbur ringkas. Jadi satu pertemuan insya-Allah kita nak habiskan satu buku surat, jadi dia ringkas-ringkas saja sebagai pengenalan kepada orang yang baru hendak berjinak-jinak dengan Al-Quran. Inilah gambaran awal Al-Quran. Jadi kalau tuan-tuan nak tahu lebih lanjut, tuan-tuan kena berguru dengan orang pakar yang lebih hebat, itu asatizah yang benar-benar melatar belakangkan tafsir Al-Quran. Mereka lebih layak untuk membincangkan tentang ini. Jadi kita sekadar hendak sentuh-sentuh apa yang ada dalam Al-Quran.
Kurang-kurangnya bila orang tanya, kita tahulah apa yang ada dalam Quran, boleh kita sampaikan kepada orang, sama ada orang tu Islam ataupun orang tu bukan Islam. Kalau mereka bertanya, macam mana kita nak jawab kalau kita sendiri tidak belajar. Jadi kita terus kepada ayat 216 insya-Allah dari surah Al-Baqarah. Kalau dalam Quran kebanyakan mushaf muka surat 34. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah daripada godaan syaitan yang direjam. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum. Di sini sangat menarik apabila Allah SWT menyatakan kepada kita, diwajibkan ke atas kalian al-qital. Apa makna al-qital? Al-qital bermakna sini adalah peperangan. Adalah peperangan. Wa huwa kurhul lakum. Walaupun Allah tahu dia adalah sesuatu yang tidak disenangi atau dibenci oleh manusia. Kalian membencikan perkara tersebut. Walaupun asalnya adalah di Mekah, kalian sangat bercita-cita andainya kalau diberi peluang untuk membalas balik apa yang dilakukan oleh orang-orang kafir itu kepada orang-orang Islam di Mekah, di mana ada yang dibunuh, diseksa, ditindas di pulau, diboikot. Jadi Allah SWT menunjukkan bahawa sekarang kamu di Madinah, kalian telah ada negeri sendiri. Kalian telah ada perundangan, kalian telah diberi syariat, kalian telah diberi kekuatan, maka inilah masa untuk berperang atas jalan Allah SWT kerana kalian itu sendiri diperangi. Bahkan kalian sebelum ini pun bercita-cita untuk membalas apa yang mereka lakukan. Tetapi yang menariknya Allah SWT tidak memerintahkan. Ini menunjukkan bahawa agama ini benar-benar datang daripada Allah. Dia tahu bila rezeki itu kena sampai, bila perintah itu perlu sampai. Sesuai mengikut keadaan yang mengikut ilmu Allah SWT. Allah tahu bila kita bersedia. Contoh kalau rezeki tuan-tuan, sebab tu orang kata rezeki itu tidak akan pernah salah alamat. Kita dah minta tahun ni tapi Allah bagi lain. Tahun lain kita akan belajar perkara tersebut. Bila Rasulullah SAW sendiri bermimpi untuk kembali ke Mekah, beribadah, menunaikan haji umrah tu. Tetapi akhirnya mereka tak dapat masuk pada tahun tu dan Rasulullah sendiri dipersoalkan oleh para sahabat, kenapa? Bukankah kamu telah bermimpi bahawa akan pergi ke Mekah pada tahun itu, akan menunaikan haji, menunaikan umrah pada tahun itu? Tetapi apa kata Rasulullah? Aku tak kata pada tahun ini. Jadi maksud Allah akan beri bila sampai masanya. Rezeki itu akan sampai juga, perlu usaha, sabar, tawakal. Dan bila sampai masanya Allah akan beri kepada kita mengikut cara yang layak bagi Allah SWT, kerana Allah tahu apa yang ada pada manusia. Jadi setelah lebih kurang 13 tahun, Rasulullah dan para sahabat berada di Mekah, kemudian berada di Madinah, barulah selepas itu, setelah berapa lama kemudian, barulah diberi perintah untuk diwajibkan peperangan itu. Kenapa tidak awal-awal di Mekah? Pertama ialah ketika itu Rasulullah SAW dan para sahabat masih lagi dalam golongan minoriti, tak ramai. Jadi ini Islam nak tunjuk bahawa semangat saja tak cukup. Mesti ada strategi. Mesti ada masa yang sesuai. Sebab tu kita lihat dalam perang Uhud, mula-mula umat Islam menang. Tetapi apabila umat Islam sudah mula melupakan strategi oleh ketua perang itu sendiri, itu Rasulullah SAW, maka akhirnya pincanglah kesatuan itu menyebabkan kalah. Itu je. Jadi dia tak cukup dengan iman sahaja, percaya sahaja. Keimanan itu mesti ada usaha, mesti ada ikhtiar, mesti ada tawakal, mesti ada strategi. So Islam tidak pernah menolak ke semua perkara itu. Kita percaya kepada keajaiban, tapi kita percaya juga kepada ikhtiar dan usaha. Kita lihat kepada Nabi Musa AS. Boleh saja Allah SWT itu membelah laut itu tanpa perlu dihentak tongkat itu ke dalam laut. Tetapi Allah SWT suruh juga Nabi Musa tunjuk juga usaha sebagai manusia tu, ketuklah sikit wahai Musa. Nanti aku belah. Yang belah tu Allah. Tetapi nak kena juga usaha juga. Nak dapat air kat batu tu Allah bagi free-free je air kat batu tu. Ketuklah sikit. Allah bagi man salwak, kena kutip juga, kena tangkap juga lembu, minta maaf. Kena tangkap juga burung tu. Mungkin kena sembelih lah juga. Kena untuk dibakar dan dimasak juga untuk dimakan. Jadi tetap perlu, dah namanya manusia, tetap perlu ada ikhtiar itu. Habis ikhtiar, doa itu juga adalah ikhtiar juga. Doa juga adalah ikhtiar kepada Allah SWT. Jadi apabila masa sampai, maka kalau mulalah awal-awal di Mekah, maka mereka semua akan dipancung, barangkali jatuhkan hukuman bunuh sebab dia akan cop sebagai pemberontak, sebab mereka bukan
bukan ketuk, mereka tidak ada negeri sendiri. Yang menguasai ketika itu ada Mekah, orang kafir itu sendiri. Maka kalau mereka berperang dengan orang-orang bukan Islam, orang kafir ketika itu, mereka akan kalah. Tentu saja mereka akan kalah. Dan mereka akan ditangkap dan mereka akan dibunuh kesemuanya. Menyebabkan Islam itu sampai situ je lah. Sebab yang membawa Islam itu adalah Nabi Muhammad SAW. Jadi, dalam perjuangan itu kena ada kesabaran. Kalau kita menyebarkan pelajaran untuk kita menyebarkan Al-Quran dan Sunnah, pelan-pelan. Jangan buat orang lain daripada agama ini. Kita pergi dengan perlahan-lahan, one at a time. Bukan semua benda kita boleh sampaikan. Bukan semua orang boleh faham dalam satu malam, dalam satu hari. Bukan semua orang boleh faham perkara tersebut. Kita kena pergi perkara-perkara yang boleh menjentik jiwa mereka supaya mereka kembali kepada yang sepatutnya. Iaitu dalil itu sendiri, itu Al-Quran dan Sunnah. Jadi Allah kata, Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum. Jadi diwajibkan ke atas kamu berperang walaupun kamu tak suka dia. Wa asa takrahu syai'a, dan boleh jadi kamu membenci sesuatu. Wa huwa khairul lakum, tetapi itu adalah baik bagi kalian. Wa asa tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal dia buruk bagi kamu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Ini paling mahal dalam surah Al-Baqarah ni. Sebelum ni Allah pernah cakap kepada malaikat, a'lamu ma la ta'lamun. Aku tahu apa yang kau tak tahu. Sini Allah kata kepada umat Islam seluruhannya, wallahu, dan Allah, ya'lamu, dia mengetahui, wa antum la ta'lamun, dan kalian tidak mengetahui. Sebab tu malaikat mereka menginsafi diri mereka kata, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci engkau, sesungguhnya engkau lah subhanallah illa ma 'allamtana, tidaklah kami mengetahui segala-galanya sesuatu itu melainkan apa yang diajarkan kepadamu daripadamu kepada kami. Itu apa yang dinyatakan oleh para malaikat, menginsafi bahawa mereka hanyalah makhluk. Jadi kita rasa perang itu suatu benda yang dibenci. Sebab perang itu akan melibatkan apa? Melibatkan tentu saja masa. Dan akan melibatkan apa? Dia akan melibatkan nyawa, harta. Akan menyebabkan kehilangan orang-orang yang kita sayang. Kalau kita tak pergi perang, kita nak lepaskan anak-anak kita pergi perang. Itu suatu perkara yang menyedihkan. Bahkan perang itu adalah sesuatu yang menakutkan. Bukanlah sesuatu yang menggembirakan. Dan Nabi sendiri pun tak ajar kita untuk minta-minta nak perang ni. Ya Allah, bagilah perang. Tak. Kita ada jalan aman, guna cara aman dulu. Jadi perang ini satu last resort dah. Suatu perkara yang kalau perlu, maka dia perlu dilakukan. Dengan kadar-kadar. Seperti mana kita telah bincangkan sebelum ini. Jadi, kata Syekh tadi, peperangan itu sangatlah dibenci oleh jiwa. Kerana apa? Dia mengandungi keletihan. Penat dah. Bukan semua orang boleh pergi perang. Kalau kena perang sekarang, ya Allah, pancit. Nak kejar anak pun pancit. Apatah lagi nak pergi perang ni. Kena tangkas. Kena kuat. Kena training. Nak berlatih, kalau zaman kita nak berlatih menembak ke apa semua, kena memerlukan kemahiran, skill. Jadi kesusahan menghadapi hal-hal yang menakutkan dan tentu saja akhirnya akan membawa kepada kematian. Bukan kematian suatu perkara yang tidak disukai. Ada orang bercita-cita untuk mati. Cikgu sekolah tanya, apa cita-cita kamu? Cita-cita saya adalah untuk mati. Menakutkan. Jadi, tapi walau bagaimanapun kata Allah, dan boleh jadi apa yang kamu benci itu sebenarnya dia baik. Sebab dia akan menyebabkan kebaikan yang besar. Satunya adalah sebab kita mengikut perintah Allah SWT. Dan dia akan, kalau kita menang, dia akan menyebabkan kita tidak ditindas oleh musuh lah. Sebab kalau musuh menang, mungkin dia akan memperhambakan kita. Akan memaksakan kita keluar daripada Islam itu sendiri. Dan tentu saja dia mempunyai pahala yang besar, berjihad, berkorban atas jalan Allah SWT. Dan kalau menang, kalau hidup, kalau tak mati, dapat apa? Dapat, kalau zaman Rasulullah, dia dapat ghanimah, dapat harta. Harta rampasan perang. Itu suatu yang disukai. Sebab tu kalau kita lihat, orang-orang yang tak nak pergi perang, orang munafik, bila lihat orang Islam menang, dia pun mula-mula sibuk lah. Mengapa dia? Sebab dia nak juga, kalau boleh, dia nak terlibat juga dalam mengumpul harta tu. Bab harta tu dia mau. Jadi ada benda yang susah ni, akhirnya bila dah susah, akhirnya ada benda yang kita akan dapat natijah kebaikannya untuk di dunia dan di
di akhirat juga. Dan kata Allah lagi wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal dia buruk bagi kamu. Manusia rasa macam duduk di rumah, duduk saja, duduk dalam keadaan selesa, makan buah-buahan, menikmati istirahat. Itu adalah satu kebaikan. Padahal yang satu keburukan, andainya kawan-kawan kita yang pergi perang tu kalah, sebab kita tak bantu lagi nak meramaikan lagi peperangan tu, meramaikan lagi anggota-anggota yang pergi mempertahankan agama ini, mempertahankan negara ini, maka akhirnya sedang kita duduk bersenang lenang di rumah tu, akhirnya kita lihat musuh telah pun masuk ke dalam negara kita dan akhirnya kita diperhambakan. Itu kalau kita lihat dalam konteks peperangan. Kalau kita lihat dalam konteks yang lebih luas lagi, kita lihat selalu manusia kalau dia tak dapat satu pekerjaan, dia kata Allah, rugilah aku tak dapat kerja kat sana. Padahal kita tak tahu orang yang kerja kat sana gembira ke tidak. Sebab apa? Kita ingat kalau kita tak dapat kerja satu tempat tu, matilah kita. Kita selalu sebut perkara tersebut. Padahal Allah tahu apa yang terbaik untuk kita. Kita tak dapat jodoh yang kita kehendaki, kita dapat jodoh yang lain, kita rasa alah rugi tak dapat apa yang kita nak. Tapi dia memang tak sesuai untuk kita lah, sebab Allah dah tentukan yang lain. Yang itu. Yang kita kena yakin. Buat kata iman. Mana iman? Iman itu adalah percaya. We have to put our trust in Allah 100%. Mesti 100% kita percaya kepada Allah Subhanahu Wa Taala bahawa apa sahaja yang ditentukan dia kepada kita adalah terbaik. Bermaksud kita reda dengan apa yang Allah beri. Dalam masa yang sama kita berusaha berikhtiar untuk keluar daripada jalan kesusahan itulah. Bukan kita duduk sahaja menangisi ataupun pasrah begitu saja. Tetapi kita bersyukurlah apa yang ada setakat itu dan berusahalah untuk memintalah kepada Allah yang lebih baik pada untuk masa hadapan. Bahkan berperang itu sendiri adalah untuk perkara yang lebih baik lah, for future lah, untuk masa depan yang lebih cerah, supaya manusia itu hidup dalam merdeka, supaya kawan-kawan saudara kita semua tidak ditindas, supaya kita boleh menjalankan dakwah itu dalam keadaan dan ibadah itu dalam keadaan aman. So kesusahan sekarang ialah untuk apa? Untuk kesenangan yang akan datang. Lihatlah, sebab sahabat-sahabat berperang pada zaman itu, sahabat-sahabat mempertahankan Islam, maka kita dapat, tentunya sahaja kita di Malaysia ni dapat Islam dengan tenang sekali. Boleh cakap bawah lampu, bawah kipas, bawah dalam aircon. Semua manusia boleh hidup boleh pergi. Walaupun pandemik masih lagi boleh pergi masjid, masih lagi boleh pergi shopping kompleks dan sebagainya, kedai makan dan sebagainya. Jadi itu hasil daripada perjuangan orang-orang dahulu. Sebab tu pepatah Melayu kan ada katakan berakit-rakit dahulu bersenang-senang, berakit-rakit dahulu berenang-renang ke tepian kan. Bersakit-sakit dahulu bersenang-senang kemudian. Itu sebenarnya satu perkara yang sangat baik. Apa yang dipikirkan oleh nenek moyang kita ni, mereka sangat sharp pemikiran mereka boleh fikirkan bahasa macam ni. Dia ada selari dengan Islam itu sendiri. Kita susah-susah dahulu untuk supaya kita senang lenang kemudian lepak-lepak kat syurga tu esok. Itu sebenarnya. Sebab dunia ni bukan tempat untuk berehat. Dunia ni adalah tempat untuk kita berjuang, bercucuk tanam. Hasilnya nanti adalah untuk kita ambil kelak di akhirat. Jadi Allah SWT kata boleh jadi kamu benci dengan sesuatu padahal dia baik bagimu. Dan boleh jadi kamu sukakan sesuatu tapi dia tidak baik buatmu. Allah mengetahui. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah tahu sedangkan kamu tidak mengetahui. Okey, itu secara ringkas. Kita terus 117. Yas'alunaka 'anil syahril harami qitalin fi. Kata Allah SWT melanjutkan firman-Nya yang berkaitan dengan perang. Sebab dah kalau bahasa kita dah terlanjur cerita pasal perang ni, lanjutkanlah. Tapi tentu saja Allah memang bercadang untuk membuat perkara tersebut. Apa yang ada dalam Quran ni bukan satu kebetulan. Allah sendiri telah merancang apa yang dia nak bagi tahu kepada kita. Sebab nak didik kita ni, manual book kita. Kita punya buku peraturan kita, buku instruction kita macam mana hendak kita berlakukan diri kita di dunia ini. Macam mana kita hendak berkelakuan di muka bumi Allah SWT ini. Jadi Allah cerita berkenaan dengan orang-orang Islam ini ataupun umat-umat Nabi Muhammad ini, di mana mereka bertanya kepada Rasulullah, yas'alunaka 'anil syahril haram. Mereka bertanya tentang bulan haram. Qitalin fih, di mana perang berlaku di dalamnya. Kita tahu kalau dalam bulan-bulan haram tidak bolehlah orang itu melakukan peperangan. Itu diketahui oleh semua orang Islam atau tidak Islam pun pada zaman itu.
Jadi kita lihat bahawa jadi mereka bertanya, boleh tak perang pada bulan haram ni? Kata Allah SWT, "Qul qitalun fihi kabir." Perang atas jalan perang ke dalam bulan haram ini sebenarnya satu dosa yang besar. Kabir. Bila kata dosa besar, dia tak boleh, kebanyakan ulama mengatakan bahawa dia tak boleh terhapus dengan wuduk sahaja macam tu. Kita tahu bila berwuduk dalam hadis Nabi, dosa-dosa itu akan mengalir keluar daripada jari jemari gitu. Dan kebanyakan ulama mengatakan bahawa dosa-dosa kecil dia akan keluar daripada jari-jari begitu sahaja. Atau ada juga mengatakan bahawa susuli kejahatan kamu dengan kebaikan itu sendiri. Ada juga ulama mengatakan bahawa yang boleh dihilangkan dengan kebaikan itu adalah dosa-dosa kecil. Wallahu a'lam. Tetapi dosa-dosa besar itu perlu apa? Perlu ada taubat. Perlu mohon keampunan kepada Allah SWT. Jadi Allah SWT kata melakukan perang. Mereka tanya tentang perang, boleh ke perang pada bulan haram ni? Allah kata berperang pada bulan haram ni pada prinsip dia, sebab keamanan ni satu benda yang penting, adalah satu perkara yang besar. Kabir. Maknanya dosa yang besar. Tetapi yang menyampaikan agama ini bukanlah satu yang mati. Dia tahu situasi dia. Jadi Allah SWT kata, sebab tu Allah kata Allah tahu apa yang kamu tak tahu. Wasaddun an sabilillahi wa kufrun bihi wal masjidil haram wa ikhraju ahlihi minhu akbaru indallah. Jadi Allah SWT kata, berperang dalam bulan itu adalah dosa besar. Tapi halang orang daripada jalan Allah, ingkar kepadanya, yakni menghalang orang daripada memasuki Masjidil Haram dan mengusir penduduk sekitarnya, lebih besar dosanya pada pandangan Allah SWT. Ada yang mengatakan bahawa ini adalah berlaku kepada beberapa orang sahabat di mana mereka sedang mengintip musuh dan akhirnya mereka bunuh musuh tersebut. Dan kalau tak silap, mereka sangka bahawa bulan itu belum bulan haram lagi. Jadi mereka bunuh dalam keadaan mereka ingat bukan bulan haram, dan perkara itu tersebut dibawa kepada hadapan Rasulullah SAW, dan Rasulullah SAW tidak mengemari perkara tersebutlah. Rasulullah tak suka. Sebab Rasulullah tak suka umat Islam itu sendiri melanggar peraturan itu yang telah ditetapkan. Kalau kita langgar, orang lain akan langgar. Sebab tu rules tu bukan, sebab tu kalau bila ada perjanjian dengan orang bukan Islam ni, kita kena patuh atas perjanjian tu. Kata berdosa. Diancam Allah SWT. Dengan neraka pun orang yang tidak mematuhi janji dia dengan orang bukan Islam itu sendiri. Jadi Allah SWT menunjukkan bahawa Islam itu sendiri kita ada etik, kita ada pegangan, prinsip. Jadi mereka tanyalah bila berlaku perkara ini, bahkan orang bukan Islam sendiri pun bertanya, orang kafir pun tanya, dah berubah ke? Dah boleh ke perang dalam bulan haram ni? Seolah adakah Rasulullah telah membenarkan perkara tersebut? Maka Allah datangkan ayat ini, dikatakan sebab itu Allah datangkan ayat ini. Allah kata, tak, tetap berjalan bahawa berperang dalam bulan haram itu adalah satu perkara yang besar. Setengah mengatakan dosa besar. Tetapi kata Allah, kalian halang orang kafir ni, halang orang daripada beribadah kepada Allah di Masjidil Haram, masuk Masjidil Haram. Kalian halau orang-orang yang hendak beribadah di Mekah ini, di Masjidil Haram ini, itu adalah lebih besar di sisi Allah SWT. Sebab tu Allah lanjutkan, wal fitnatu akbaru minal qatl. Buat fitnah itu, yakni penindasan syirik kepada Allah SWT, bahkan membunuh orang-orang yang mengatakan la ilaha illallah, itu lebih besar, akbaru minal qatl, daripada apa? Daripada pembunuhan itu sendiri, maknanya peperangan itu sendiri pada bulan haram. Sebab apa? Kalian telah membuat perkara yang lebih besar daripada itu. Kadang-kadang kita orang Melayu, kita faham fitnah ni macam kita mereka perkara yang tak betul pada kawan kita, kemudian itu fitnah bagi kita. Dan kita kata, oh fitnah itu lebih besar daripada membunuh. Bukan yang itu. Bukan fitnah yang orang Melayu faham. Fitnah di sini maksudnya kerosakan, menghalang manusia beribadah, menyembah Allah SWT, sehingga mengambil nyawa orang yang menyembah Allah SWT hanya kerana la ilaha illallah, itu adalah perkara yang lebih besar. Maka Allah benarkanlah melakukan pembunuhan ataupun peperangan untuk mempertahankan diri, untuk mempertahankan agama Allah SWT. Wala yazaluna yuqatilunakum hatta
hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. Dan mereka takkan berhenti memerangi kamu sehinggalah mereka dapat mengembalikan kamu kepada agama yang asal jika mereka mampu. Sebab mereka itu sendiri, orang-orang kafir itu sendiri, kalau boleh, mereka nak murtadkan kembali orang-orang yang telah murtad daripada agama, daripada agama nenek moyang mereka. Maksudnya orang-orang para sahabat ini telah keluar daripada agama asal, agama nenek moyang mereka ketika itu, maka mereka kembali kepada agama fitrah iaitu Islam. Kalau boleh orang-orang kafir ni, kata Allah SWT, mereka nak keluarkan Nabi ini dan para sahabat ini daripada Islam itu sendiri. Bahkan mereka kalau nak ikut sirah, mereka offer Nabi macam-macam. Harta, perempuan, pangkat, darjat. Itu. Dalam sirah dinyatakan perkara tersebut. Tetapi Rasulullah tidak memerlukan perkara tersebut kerana apa yang Allah beri itu lebih baik daripada segala isi dunia ini. Dan kata Allah, mereka takkan berhenti sehinggalah mereka keluarkan kamu kepada agama kamu jika kamu mampu. Zaman sekarang mungkin setengah tempat tidak berlaku peperangan, setengah tempat masih berlaku peperangan. Tetapi mereka offer kita dengan pelbagai bentuk hiburan yang melampau. Dengan doktrin. Kita tengah tengok YouTube, tonton try tengok YouTube pukul 2:30 pagi, pukul 3 pagi. Tengok ceramah agama pun dia keluar cerita pasal mubalih, cerita pasal betulkah Quran tu benar. Daripada Mak Saleh sendiri dia keluarkan perkara tersebut. Yang ceritalah gambar-gambar iklan-iklan yang tidak elok, yang ada berbau lucah, itu semua memang keluarlah. Jadi sebab apa? Sebab mereka tahu peperangan itu akan kadang-kadang peperangan bukan menyebabkan manusia itu luntur semangat dia. Kadang-kadang boleh menyebabkan manusia itu lebih tinggi semangatnya. Kita lihat pada orang-orang Palestin. Mereka saban hari kekuatan mereka untuk bangkit itu semakin hari semakin nampak. Dan semua orang kesian kepada mereka. Termasuklah kita di Malaysia ni membantu mereka. Orang-orang Islam ni, sama ada Islam atau bukan Islam, sendiri membantu dan tidak setuju dengan penindasan yang tak sepatutnya ini. Jadi kadang-kadang peperangan itu kesusahan itu menyebabkan manusia lebih kuat. Tetapi yang lebih bahaya ialah apabila diberi nikmat dengan TikToknya, dengan media sosialnya. Kalau digunakan dengan dakwah, dengan perkara yang elok, tidak ada masalah. Tetapi kalau kita lihat awal-awal pun media sosial, dinama pun untuk apa? Untuk bersosial. Untuk pergi kawan dengan orang ni, kawan dengan orang tu. Dating. Mula-mula di Facebook, kemudian dikeluar Facebook. Semua perkara itu adalah suatu perkara yang sengaja dilontarkan untuk melemahkan manusia dan juga melemahkan orang-orang Islam itu sendiri. Itu sebenarnya perlu kita hati-hati sangat. Jadi mereka menggunakan cara baru. Mereka lontarkan pemikiran-pemikiran yang nampak cerdik. Bahkan orang Islam sendiri yang mengaku Islam tetapi ada pemikiran liberal. Jadi mereka menyebarkan suatu hujah-hujah yang nampak macam wow, cantik hujah ni. Kalau orang yang tidak kuat Quran dan sunnahnya, maka mudah untuk terpedaya. Maknanya orang-orang yang merancang awal-awal, orang-orang yang merancang perkara ini, mereka memang sebenarnya nak mengembalikan manusia ini kembali kepada agama yang sesat. Wa man yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafir. Dan kata Allah, siapa yang murtad di antara kamu, maka kalau kalian terpengaruhlah dengan apa yang didoktrinkan ini, maka Allah tidak akan melindungi kalian. Kita macam-macam doktrin kalau kita lihat dalam YouTube, dalam Facebook, dalam media sosial, dalam mana-mana blog, apa kita type, apa sahaja boleh belajar. Dalam novel. Dia ada sahaja yang perkara-perkara yang menggugatkan akidah kalau kita tak berhati-hati. Bahkan kalau kita tak baca novel pun, amalan nenek moyang kita sendiri pun banyak yang boleh menggugat akidah tanpa kita sedar. Kita duduk menyalahkan orang lain, kita lupa. Rupanya musuh ni datang daripada dalam selimut juga dan juga boleh datang dari luar. Luar dalam. Itu perkara yang sangat membahayakan. Jadi kena berhati-hati. Dan siapa yang murtad, kata Allah, di antara kamu, an dinihi, daripada agamanya, fayamut, lalu dia mati, wa huwa kafir. Maka dia kufur kepada Allah SWT. Tak ada peluang untuk masuk syurga Allah SWT. Faulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah. Ini paling takut kita doa supaya Allah lindung kita daripada perkara ini. Allahumma ajirna minan nar, ya Allah lindungilah kami daripada api neraka. Faulaika habitat, sebab apa? Segala kita kafir, segala amalan kita hanyalah sia-sia sahaja, tidak ada nilai di sisi Allah SWT. Allah sendiri kata faulaika habitat a'maluhum.
Semua itu adalah sia-sia, terbatal saja amalan mereka kalau mereka murtad. Kalau kita murtad daripada agama Allah, fi dunia wal akhirah, di dunia dan akhirat tak ada apa, nothing. Kosong, zero. Rugi sahaja. Kita susah payah selama ni di muka bumi ni, akhirnya kita diazab terus oleh Allah SWT di akhirat. Wa ulaika ashabun nar. Mereka, kata Allah, adalah penghuni para neraka. Hum fiha khalidun, dan mereka itu kekal di dalamnya. Jadi orang yang bijak seperti mana kita bincangkan banyak kali, dia akan memilih suatu perkara yang kekal abadi, bukan perkara yang simple-simple. Sebab tu orang ada duit, dia akan beli kereta yang mahal, dia akan beli kalau komputer yang high spec. Kalau penimbang pun orang nak kuruskan badan pun dia nak timbang berat badan dia akan beli digital punya yang mahal punya supaya tak rosak cepat, sebab nak timbang hari-hari atau nak timbang tiap-tiap minggu kan. Jadi dia kena perkara yang boleh sustain lama, kekal, supaya dia tak bazirkan duit dia berkali-kali. Begitu juga orang yang bijak dalam kehidupan kita yang nak bahagia dunia akhirat ni, dia mesti buat sesuatu yang Allah redha. Dia nak sesuatu yang sustain, yang terus kekal, barakah dia sampai hari akhirat. Sebetulnya begitulah. Sebab tu Allah SWT kata, kalau kita tidak mahu mengikut Allah SWT, kita murtad daripada agama Allah, kita kufur, kita berpaling daripada agama Allah seperti mana iblis berpaling kerana sombong, maka rugilah sebab kita akan kekal dalam azab Allah SWT. Kemudian Allah SWT kata lagi dalam ayat 118, ringkas-ringkas, innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wajahadu fi sabilillah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang berhijrah dan mereka berjihad di jalan Allah untuk menegakkan agamanya, ulaika yarjuna rahmatallah. Mereka itulah mengharapkan rahmat Allah. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah tu Maha Pengampun, Maha Penyayang. Baik tuan-tuan, kadang-kadang kita tertindas di muka bumi Allah SWT ni. Apa nak buat? Kadang-kadang kita duduk kat office lah. Kita jangan cerita negara kita Alhamdulillah aman. Jadi kita cerita yang simple. Contohnya kita bekerja satu tempat yang bagi kita dah lumayan dah gaji kita. Senang sangat dah. Tapi terpaksa korbankan sikit. Tak boleh solat. Ada masa yang tempat tak boleh solat. Kadang-kadang kena buka aurat. Jadi kena buat perkara-perkara yang bertentangan dengan apa yang Allah nak. Semalam juga saya diberi soalan oleh sahabat-sahabat tempoh hari. Diberi sahabat, boleh tak kita buat perkara haram di saat kita susah sebagai ruqzah lah. Terutama perkara-perkara yang melibatkan perkara yang jenayah macam rasuah dan sebagainya. Saya katakan tak boleh. Sebab apa? Bersama kesusahan itu adalah apa? Bersama kesusahan itu ada kesenangan. Sebab rezeki tu kalau ikut hadis riwayat Tirmizi, dia dah jamin dah. Setiap orang akan dapat rezeki dia sampailah rezeki dia yang terakhir sebelum dia mati. Dia akan dapat. Jadi kita kena lihat, kadang-kadang kita ingat kita susah macam yang kita kata awal tadi. Sebenarnya yang kita tak cukup tu kehendak. Orang lain ada Mercedes, kita nak Mercedes juga. Orang lain rumah besar, kita nak rumah besar juga. Jadi kena lihat yang kita betul-betul yang tak ada tu keperluan ke kehendak. Dalam ekonomi kan kita belajar kan, dia ada dua benda kan. Antara keperluan dengan kehendak. Jadi kehendak tu sebenarnya yang menyebabkan kita rasa kerak kita jadi besar tu. Itu yang jadi tak cukup tu. Jadi walaupun kalau ada satu keadaan kita tak cukup pun barang-barang asasi kita tak boleh pergi kepada perkara yang haram. Melainkan yang dibenarkan makan khinzir itulah. Tapi ada kawan saya, dia kata apa? Aku lebih rela merompak daripada aku makan khinzir. Sudah. Allah benarkan perkara yang haram tu. Makan khinzir tu sekadarnya supaya boleh sementara nak keluar daripada hutan tu sesat, dia nak pergi merompak. Satunya lagi kalau ikut logik, nak rompak siapa kat dalam hutan tu? Itu satu perkara yang logik lagi yang perlu kita fikirkan. Tapi kalau kita boleh rompak pun, perkara itu adalah perkara jenayah dan boleh dihukum hudud pun. Jadi ruqzah itu ada juga. Bukan semua benda boleh diruqzahkan. Bukan semua benda. Tak boleh kita bunuh orang lain sebab kita susah kita bunuh orang lain. Tu rompak orang lain. Sesusahkan hidup orang lain jenayah. Tak boleh. Sebab apa? Allah pasti akan beri kita jalan keluar. Dan itulah gunanya ada community juga. Bukan kita dok bergaduh siapa punya
kita zaman sekarang kita pelik. Semua berlumba-lumba nak tunjuk, nak bergaduh pula. Sebab apa? Orang ni bagi sedekah ni lebih dari kita. Kita jadi macam kita pula jadi macam marah pula orang lain. Biarlah orang lain nak bagi, kita pun berlumba-lumba bagi. Sama-sama kita bagi. Jadi pelik lah. Sepatutnya bila ada orang susah, ramai orang susah, sepatutnya kita berlumba-lumba untuk apa? Untuk tolong orang susah. Sepatutnya dia tak jadi isu. Dia tak jadi polemik. Sebab apa? Sepatutnya menolong orang susah tu memang Allah sendiri suruh kita berlumba-lumba dalam melakukan kebaikan. Para sahabat Abu Bakar, Umar, mereka berlumba-lumba untuk apa? Untuk bersedekah, untuk membelanjakan harta atas jalan Allah SWT. Sepatutnya kita macam tu. Jadi apabila kadang-kadang manusia ini tertindas, sebab tu Allah suruh melakukan peperangan. Sebab apa? Mesti ada satu kaum yang apa? Yang tolong orang-orang yang tertindas di kalangan lelaki, perempuan, orang-orang tua, anak-anak. Jadi kena bantu. Sebab itu dibenarkan melakukan peperangan ini. Dan kadang-kadang manusia itu hidup dalam keadaan tertindas. Apa dia nak buat? Bolehkah dia melakukan perkara-perkara yang haram? Tetapi Allah kata sendiri, antara yang boleh dilakukan adalah berhijrah ke tempat lain. Macam kita kata tadi, kita katakan tadi bagaimana manusia itu tak ada orang tak dibenarkan solat, terpaksa membuat perkara-perkara muka aurat dan sebagainya. Maka Allah SWT pun kata, boleh sahaja manusia itu berhijrah atas jalan Allah untuk menyelamatkan mereka itu daripada ditindas jika mereka boleh melakukan perkara tersebut. Baik. Kadang-kadang ada orang dia buat alasan, dia kata kami tak ikut Islam sebab apa? Sebab kami ini ditindas. Kami ini ditindas. Jadi kami tak boleh melakukan ibadah kepada Allah SWT. Perkara tersebut ada dinyatakan dalam Al-Quran, di mana para malaikat ataupun penjaga neraka itu sendiri, mereka tanya, kenapa? Apa yang menyebabkan kalian jadi macam ni? Apa yang menyebabkan kalian, lebih kuranglah apa menyebabkan kalian itu masuk ke dalam neraka Allah SWT ini? Mereka kata mereka adalah golongan-golongan yang tertindas, lebih kurang maksud daripada ayat Quran tu. Sedangkan apa yang dijawab oleh para malaikat ni, mungkin malaikat ni ataupun orang yang kata yang tanya kepada ini ataupun penjaga kepada neraka ni, mereka tanyalah, kenapa kamu sehingga menyebabkan kamu masuk ke dalam neraka Allah SWT ni? Mereka kata mereka tertindas. Apa jawapan dia? Jawapan dia sangat mengejutkan. Bukankah bumi Allah ini luas? Itu dia. Nak jawab apa? Masa kalau kita tak boleh satu tempat ini, kita boleh pergi ke tempat lain. Yang tu. Maksudnya tidak ada alasan. Dan orang lain juga kena sudilah membantu. Sebab tu kita hidup bermasyarakat. Perang itu sendiri adalah kegiatan bermasyarakat, bukan perang seorang-seorang. Perang seorang-seorang mati katak lah. Jadi dia mesti ada community yang membantu. Kalau zaman kita tak boleh suka-suka hati pergi perang kat tempat orang, kita datangkan tekanan ekonomi, tekanan politik. Duduk kat dalam Facebook tu buat bising pada yang betul. Itu tentang supaya dibebaskan Palestin tu dan Syria tu dan sebagainya. Orang-orang di China misalnya ditindas orang-orang Islam di sana, maka kita kena buat bising, share benda-benda perkara tersebut. Bukan share benda-benda yang menyebabkan pergaduhan orang-orang Islam, tetapi patut kita share benda-benda yang sepatutnya. Kita kena faham isu mana yang hendak diuruskan. Kita kena tahu mana prioriti. Prioriti itu sangat penting, tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah SWT, supaya kita tidak menghabiskan hidup kita ini dengan perkara yang sia-sia, bergaduh sama sendiri. Baik. Sebab tu Allah cakap dalam ayat 218 ni, innal ladzina amanu, sungguhnya orang yang beriman, wal ladzina hajaru, dan orang-orang yang berhijrah, wajahadu, dan mereka berjihad fi sabilillah, mereka berjihad di jalan Allah, ulaika yarjuna, mereka itulah yang mengharapkan rahmat Allah. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah tu Maha Pengampun, Maha Penyayang. So, jadi orang yang beriman ini, siapa mereka? Mereka berhijrah daripada tempat yang
ditindas, mereka pergi kepada tempat lain. Kalau mereka lihat bahawa syarikat mereka, tempat mereka kerja tu tak elok untuk agama, dia pergi ke tempat lain lah. Kalau tak boleh bekerja tempat lain, kita cari buat kerja sendiri, kita cari buat bisnes sendiri yang halal. Asalkan kita tahu bahawa yang memberi rezeki itu adalah Allah SWT. Kita cari komuniti-komuniti yang dapat membantu kita. Baik. Dan juga siapa yang berhijrah jalan Allah, mereka yang sanggup berkorban atas jalan Allah, perang ke ataupun menuntut ilmu ke, apa sahajalah yang boleh. Kadang-kadang orang pergi sampai ke Palestin membantu orang susah, mereka itu mengorbankan masa mereka, kehidupan mereka. Ada juga yang bekerja dalam perkhidmatan masyarakat, misalnya frontliners kita yang bekerja, tak kira siapa ke dia, doktor ke, nurse ke, bahkan penghantar makanan sekalipun, mereka juga kalau betul niatnya kerana Allah, maka itu adalah termasuk dalam jihad atas jalan Allah SWT. Maka mereka adalah mengharapkan rahmat daripada Allah, dan Allah itu sesungguhnya Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi antara reason kita mendapat rahmat Allah SWT ialah dengan kita berhijrah untuk mencapai perkara yang lebih baik. Demi apa? Demi agama. Itu yang paling penting sekali. Wallahu a'lam. Jadi ini satu perkara yang sangat besar ya. Kadang-kadang kita dah biasa selesa satu tempat, tapi ada yang menghalang kita daripada mendekatkan diri kepada Allah, maka kita pergi ke tempat lain untuk cari suatu perkara yang baru. Mungkin kita kata tempat baru, risau. Kita risau, banyak kerisauan. Biasa, itu biasa. Tapi jangan risau, sebab kemana saja kita pergi, Tuhan itu tetaplah Tuhan yang sama. Itu yang kita kena pegang betul-betul, pasak betul dalam hati. Kalau kita buat kerana Allah SWT, pasti Allah akan beri jalan keluar. Siapa yang bertakwa kepada Allah SWT, Allah akan beri dia jalan keluar daripada tempat yang dia tidak sangka-sangka. Baik, kita terus masuk ke ayat yang terakhir yang nak kita bincangkan hari ini. Ringkas nak tadabbur sahaja. Nak pergi tafsir tu, tuan-tuan kena baca tafsir atau pergi kepada asatizah yang betul-betul mengajar tafsir lah. Yang ni kita nak lihat kepada apa intipati yang kita boleh ambil ibrah. Bukan ibrah, tapi bahasa Melayu tak ada masalah lah. Ibrah pun boleh. Kalau bahasa Arab, ibrah. Pengajaran. Kalau ibrah tu dia jarum lah. Dia jarum. Tapi bahasa Melayu tak ada masalah. Telah dimelayukan. Jadi, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka bertanya kepadamu tentang apa khamar. Minuman yang memabukkan. Wal maisir dan judi. Ini menarik. Ini menunjukkan bahawa memang dari Allah SWT. Qul fihima ismun kabir wa manafi'u linnas. Kalau kita lah anak kita tanya, arak tu ada manfaat ke? Oi, nak kena penampar ni. Tanya perkara mengarut ni. Tentulah tak ada manfaat. Tidak, Islam tidak begitu. Allah kata mereka tanya pada khamar tentang judi, Allah kata pada kedua-duanya dosa besar. Dan adalah beberapa manfaat. Tu dia. Kita berani ke cakap macam tu? Punca sekolah okey tak? Mana ada manfaat? Tapi sejujurnya ada juga manfaatnya, berehat kan? Kalau kita nak kata macam tu. Merokok ada ke manfaat? Kita kata tak ada manfaat, tapi bagi orang yang merokok, kita kata memberi ketenangan. Jadi jawapan yang paling tepat, Allah tu nak ajak kita berfikir. Kita tak boleh jadi orang yang sentiasa, macam mana kita kata, defensif sangat. Kita kena jadi, sebab zaman sekarang orang boleh buat hujah ikut sains ke apa semua. Dia kata, tak, wine is good, dia kata. Setengah wine tu elok. Bukan semuanya buruk. Dia bagi hujah. Jadi Islam dah matikan, Allah dah matikan hujah tu awal-awal. Allah kata, Qul fihima, pada kedua-duanya ismun kabir, dosa besar. Ini soal aku tak bagi. Bukan soal dia buruk ke tak buruk, ni soal aku tak bagi. Siapa Tuhan sekarang? Itu yang paling first. Kenapa Allah haramkan khinzir? Ada orang kata ada cacing pita ke apa ke dalam tu semua. Kalau lah tak ada, kalau mereka dapat satu teknologi yang menghilangkan cacing tu, adakah ketika itu babi itu halal? Kita lihat sutra tak boleh, emas tak boleh pada orang lelaki. Orang perempuan boleh. Kenapa tak buruk untuk perempuan, buruk untuk lelaki? Kenapa? Ada apa keburukannya? Kita pun tak faham. Tapi kita kena lihat, keburukan itu bukan saja daripada segi fizikal dia, tapi keburukan itu boleh dari segi perasaan. Mungkin Allah tak nak kita terlampau kaya sangat, fikir kaya sangat, sampai ke semua benda nak. Sebab manusia itu bukan boleh dapat semua benda. Allah tak nak perkara tersebut. Sebab tu Nabi Adam AS dia duduk kat syurga daripada ketika itu, syariat ketika itu ada satu pokok juga dia tak boleh datang. Sebab Allah nak tunjuk bahawa manusia ini tetap ada had dia. Kalau semua benda dia boleh dapat, dia boleh semua, dia jadi Tuhan lah.
Dia tak boleh macam tu. Dia tidak boleh begitu. Even di syurga, Allah sendiri yang benarkan manusia dapat apa saja. Tapi kalau mereka minta untuk kembali ke bumi, tak boleh dah. Ada orang mati syahid. Minta kepada Allah. Kalau boleh mereka nak hidup semula dan mati. Hidup dan mati berulang-ulang kali. Sebab mereka tahu nikmat yang mati syahid itu Allah tak bagi juga kepada mereka. Sebab apa? Ada benda. Ini menunjukkan kita ini tetaplah manusia kita dapat seperti mana apa yang Allah mahu. So balik pada ayat ini, Allah kata kat kita, pada kedua-duanya itu apa? Arak dan juga judi ini, pada kedua-duanya dosa besar. Ithmun kabir. Dosa besar. Wa manafi'u linnas. Ada juga beberapa manfaat, aku tak nafikan. Apa manfaat arak, tuan-tuan? Menimbulkan ketenangan. Lepas tu kawan-kawan dapat kawan-kawan yang minum arak sama kita. So kita jumpa dengan ramai orang-orang. Mungkin kita jumpa dengan profesor yang sedang minum arak. Kita jumpa orang-orang yang cendia kawan ke. Kita jumpa orang yang hebat-hebat juga kan. Kalau duduk dengan kalangan orang-orang yang minum arak ni. Jadi kita ada kawan. Dan juga apa lagi manfaat lagi arak ni? Ada kata red wine untuk panaskan badan lah apa semua. Dan menimbulkan ketenangan lah apa semua kalau tak berlebihan. Dan macam-macam lagi. Dan apa kebaikan judi? Kalau menang dapat duit. Dapat kawan-kawan. Jadi dapat mengubah kehidupan. So Allah kata ada beberapa manfaat tapi dosa dia lebih besar. Bahkan kalau dikaji betul-betul, kemudaratan itu lebih daripada kebaikan itu sendiri. Wa ismuha akbaru min naf'ihima. Dan apa? Dan dosa itu lebih besar daripada apa? Daripada manfaat kedua-duanya. Itu sebenarnya yang hendak diberitahu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, izinkan saya lihat sebentar ayat ini supaya lebih tambah maklumat berkenaan dengan tentang khamar dan judi ini. Jadi kata Syekh As-Sadi rahimahullah taala berkenaan dengan perkara arak dan judi ini, beliau mengatakan, beliau rahimahullah taala dia kata Allah mengkhabarkan bahawa dosa dan mudarat keduanya serta apa yang diakibatkan daripada keduanya, yang ini arak dan judi itu, seperti hilangnya ingatan, harta, menghalangi daripada berzikir kepada Allah, daripada solat, pemusuhan dan saling benci, yang semua ini adalah lebih besar daripada apa yang mereka sangka sebagai manfaatnya. Berupa mendapatkan harta dengan menjual beli khamar, atau memperoleh dengan cara judi, atau menyebabkan tenang hatinya di saat melakukan perkara tersebut. Dan penjelasan ini merupakan pencegahan daripada kedua perbuatan tersebut, kerana seorang yang berakal akan lebih memilih sesuatu yang kemaslahatannya lebih besar daripada menjauhkan sesuatu yang mudaratnya lebih besar. Akan tetapi ketika mereka sudah begitu terbiasa dengan kedua perkara tersebut dan sulit untuk meninggalkannya secara total pada awal-awalnya, maka Allah memulai hal tersebut dengan ayat ini sebagai pendahuluan menuju kepada pengharaman secara mutlak yang disebutkan dalam firman yang surah Al-Ma'idah ayat 90 hingga 91. Yang itu berikutnya nanti akan cerita. Ini peringkat awal nak mengharamkan arak menurut kata Syekh As-Sadi rahimahullah ta'ala. Jadi saya pernah terbaca dalam Facebook satu orang mak saleh, dia bukan Islam. Dia kata dia tak minum arak. Dia kata mana mungkin untuk dia biarkan diri dia tidak mengenal diri dia walaupun sesaat. Sangat menarik sebenarnya kata-kata itu. Wallahu alam. Orang kalau boleh kita tak nak hilang ingatan walaupun sekejap. Sebab kalau kita hilang ingatan, kita akan menyebabkan kita terbuka kepada penindasan orang lain. Ramai orang buat perkara-perkara yang merapu ketika dia mabuk. Saya pernah lihat pun orang yang melakukan perkara tersebut. Dan juga yang lebih bahaya apabila dia memudaratkan orang lain, melakukan, dia merogol orang, memperkosa, kan perkara tersebut berlaku. Dalam keadaan kalau kita lihat setengah tempat, misal negara-negara besar pun, orang-orang di Jepun pun mereka di-harass dengan orang-orang mabuk. Jadi perkara-perkara tersebut sangat bahaya sebenarnya, sebab dia bukan saja merosakkan diri sendiri, dia merosakkan orang lain juga. Baik. Jadi apabila mereka bertanya tentang khamar, mereka bertanya tentang judi, Allah kata kedua-duanya dosa besar dan berapa manfaat, dan dosa dia lebih besar daripada manfaat. Kemudian Allah cerita lagi, mereka bertanya lagi, ada pertanyaan lagi, wa yas'alunaka madza yunfiquna qulil afw. Jadi mereka tanya kepadamu apa yang mereka infakkan, katakanlah apa yang lebih. Ini sangat menarik daripada Allah SWT. Allah tahu sebab tu dalam ayat lain Allah kata jangan terlampau memberi, jangan kedekut sangat sampai tak bagi langsung, jangan terlampau beri sangat sampai habis.
Apa pun tak ada untuk kita. Ada sahabat, dia ingat dia nak wafat dah ketika tu. Dia nak bagi banyak harta dia lah. Nabi tak bagi. Sebab Nabi kata dia ada anak-anak perempuan. Biar lebih baik anak-anak perempuan itu dapat ada harta untuk teruskan kehidupan bila dia dah mati nanti, daripada dia meminta-minta kepada orang lain. Terpaksa susah pula. Nanti orang tindas pula. Orang ambil kesempatan pula sebab dia terpaksa minta-minta dengan orang lain misalnya. Jadi Nabi Allah sendiri ajar perkara yang sesuai dengan manusia. Logik. Sesuai. Jadi manusia. Dunia ni ada bahagian untuk kamu. Pergi, bergerak. Jangan duduk kat masjid sahaja. Bergerak untuk ummah. Bergerak untuk beri nafkah anak, isteri apa semua. Tetapi dalam masa yang sama jangan lupakan akhirat. So mereka tanya, apa yang nak diinfak? Sebab Allah ada cerita pasal infak sebelum ni kan, bagi anak yatim, bagi orang kerabat-kerabat yang terdekat terdahulu, kemudian tolong orang-orang yang dalam perjalanan, orang-orang yang susah. Jadi apa sebenarnya yang perlu diberikan? Wa yas'alunaka madza yunfikuna qulil af. Allah, mereka tanya kepadamu apa yang mereka infakkan, apa yang mereka perlu beri atas jalan Allah. Katakanlah apa yang ada lebih lah. Yang lebih daripada kita tu kita berilah kepada orang lain. Walaupun sebenarnya kalau kita tak ada pun kita sedekah. Tapi kalau memang hak tu hak anak, hak isteri, bagi mereka dululah. Jangan bagi kat orang lain dulu. Sebab kalau setiap orang menguruskan keluarga dia, maka semua orang akan hidup senang lenang lah. Tak ada orang akan menyusahkan orang lain. Itu prinsip asas. Kalau semua ikut prinsip yang Al-Quran ajar, aman damailah dunia ini. Itu jaminan yang Allah SWT sendiri berikan dalam Al-Quran. Jadi menarik kita tanya apa kena-mengena pula tadi cerita pasal arak, cerita pasal judi. Allah nak tunjuk duit itu jangan dibazirkan dengan judi dan arak. Duit itu sepatutnya kalau kalian dah banyak sangat duit sangat, nak bazir, nak bakar duit ataupun nak bazir, nak buang duit macam tu je, baiklah kalian bagi kepada orang-orang susah. Dah lebih kan? Pergi berjudi kat Las Vegas apa semua, dah lebih sangat, pergi minum arak, pergi mabuk semua, baiklah duit tu digunakan untuk bantu ummah. Jangan dibazirkan perkara tersebut dengan perkara-perkara itu. Ini juga minta maaf cakap, orang tak suka lah benda ni. Untuk perokok-perokok pun jangan bakar duit lah. Baiklah duit tu disimpan untuk membaiki diri, ataupun kalau tak nak bagi, kalau dah rasa duit banyak sangat, bagi kat orang lain. Tolong orang-orang susah sebab dia merosakkan diri dan juga merosakkan orang lain juga. Jadi itu sebenarnya sepatutnya ini yang kita kena fikirkan. Jangan kita lihat satu arah saja Quran ni. Kena lihat banyak arah supaya kita kena datang dalam Quran ni dalam betul niat hendak mengubah diri. Kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun. Demikianlah Allah menerangkan kepada kamu ayat-ayat supaya kamu berfikir. Tu Islam ajar. Satu ayat kita boleh kupas pelbagai cara, pelbagai sisi mengikut apakah kehidupan kita. Kita ni macam mana kita boleh lihat daripada banyak segi. Allah cerita pasal perang. Allah kata ada orang benci perang tapi itu baik. Kita boleh bawa dari sisi lain pula. Kita ingat perkara itu buruk untuk kita, sebenarnya perkara itu baik. Kita ingat perkara itu baik, sebenarnya perkara itu buruk. Semua ketentuan itu sepatutnya kita reda dengan apa ketentuan yang Allah yang ada. Di samping kita berikhtiar, berusaha dan bertawakal, berdoa kepada Allah SWT. Jadi Allah ajar semua ni, semua Allah tunjuk. Allah cerita pasal arak, Allah cerita pasal judi, Allah cerita pasal infak harta semua ni supaya manusia itu berfikir apa sebenarnya yang terbaik untuk diri sendiri dan terbaik untuk ummah. Sebab kita ni ada khalifah di muka bumi Allah SWT, maka kita sepatutnya sentiasa hidup dalam keadaan untuk memperbaiki diri dan memperbaiki orang lain semampu kita, dan kita doakan supaya Allah SWT memberikan kita semua ini kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Sebab tu Allah SWT mengatakan Allah SWT menceritakan bahawa kalau kita lihat Syekh Asadi, dia kata hebatnya Allah SWT, dia cerita pasal arak ni perlahan-lahan sebab Allah nak tunjuk bahawa ini adalah kasih sayang, rahmat, kebijaksanaan Allah SWT. Oleh kerana itu ketika ayat ini turun, Umar kata kami berhenti. Di hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, Tirmizi, An-Nasa'i. Jadi kalau kita lihat bahawa Allah SWT bila nak suruh berhenti suatu perkara, orang Arab ni dia minum arak ni dah lama dah. Jadi Allah SWT buka minda itu perlahan-lahan. Jadi sebenarnya kita katakan tadi, nak cerita kepada orang untuk tinggalkan habit yang buruk ni, kita tak boleh bantai dia macam tu saja. Kita kena bagi dia time untuk berfikir. Dan Islam ajar perkara tersebut.
Islam, Quran itu turun selama 23 tahun supaya manusia dapat diuruskan perlahan-lahan sehingga dia meninggalkan tabiat-tabiat yang buruk. So Allah ajar kepada kita, harta ni suatu benda yang kita sayang. Kita susah-susah cari. Tapi Allah bagi tahu apa manfaatnya, pahala yang kalian dapat. Dan kalau kalian tolong orang susah, mereka tak akan buat benda-benda haram. Mereka tak akan merompak, mereka tak akan mencuri. Sebab apa? Kalau kita tak tolong, nanti akan ada yang mencuri, ada yang merompak, ada yang meragut, ada yang di scammer dan sebagainya. Jadi apa yang kita buat sekarang sebenarnya adalah bukan sahaja untuk mereka, untuk diri kita dan untuk masa depan anak cucu cicit kita, supaya kita dapat dunia yang lebih baik dengan izin Allah SWT, supaya kita semua baik di dunia, baik di akhirat, bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Wallahu a'lam. Demikian sahaja ringkas tak ringkas jugalah, dekat sejam juga lebih kurang kita bersama. Alhamdulillah. Dengan izin Allah, insya-Allah kita jumpa lagi esok untuk satu lagi muka surat. Kalau boleh kita jumpa Sabtu Ahad dengan izin Allah SWT. Kalau tidak, seminggu sekali pun jadilah. Daripada tak ada langsung. Guru saya katakan, kalau tak boleh buat semua, jangan tinggal semua. Pertamanya, sebelum kita tutup, kita melihat bahawa cantik sekali Allah SWT beritahu kepada kita bahawa ada sesuatu dalam dunia ni, termasuk perang ni, kita rasa buruk, tapi sebenarnya ada satu kebaikan. Kadang-kadang kita rasa sesuatu yang baik, sebenarnya perkara itu buruk untuk kita. Sebab tu kita kena minta kepada Allah SWT, ihdinas siratal mustaqim, tu tunjuk kami jalan lurus. Sebab yang hanya tahu perkara yang baik untuk kita itu hanya Allah SWT. Dan sentiasalah bersangka baik kepada Allah SWT. Jangan sekali-sekali kita mati dalam keadaan kita bersangka buruk kepada Allah SWT. Itu sangat-sangat perlu kita lakukan. Dan Islam tu juga hidup dalam dunia realiti. Islam ni tak kata macam kena baik saja. Orang tumbuk kita kanan, kita suruh dia tumbuk kiri pula. Tak. Islam kata kalau orang tu buat sesuatu buruk pada kita, kita boleh balas dengan kadar-kadar tertentu, dan tentu saja mesti dalam mengikut kadar undang-undang itu sendiri. Tak boleh kita buat kita tak boleh buat hukum kita sendiri. Orang tindas kita apa zaman dunia kita ni, kita laporkan kepada pihak berkuasa dengan mengikut apa yang dibenarkan dalam undang-undang negara kita. Itu sebenarnya itu mengikut pemerintah atas perkara yang makruf juga adalah suatu perkara yang diperintahkan oleh Islam itu sendiri. Wallahu a'lam, saya rasa cukup dulu sekadar ini. Kalau ada mana salah silap, kurang, tersasul sini sana, tuan-tuan ada tengok maklumat yang salah, yang bertentangan Quran dan Sunnah, tuan-tuan puan-puan tinggalkan terus. Mana yang manfaat tu ambil lah, dan doakan saya dan keluarga saya semuanya semoga berada sentiasa, kita semualah, supaya sentiasa berada dalam keadaan baik di dunia dan baik di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dan saya juga mohon maaf kalau ada perkara-perkara yang mengguriskan hati. Kadang-kadang biasalah lidah tidak bertulang, cakap ikut sedap hati je. Ada yang perkara yang mengguriskan hati, itu kelemahan saya sebagai manusia, tidak bermaksud untuk melakukan perkara tersebut. Saya mohon ampun, mohon maaf. Semoga Allah SWT mengampuni dosa kita semua. Saya rasa cukup dulu untuk pertemuan kita ini. Kita tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak-banyak tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.